wahai kaum muslimin, walau susah menempuh cabaran. Bersatulah wahai kaum muslimin, dengan obor sinar kebahagiaan. Berjihadlah wahai kaum muslimin, biar syahid ataupun kemenangan. Berjuanglah wahai Ansarullah, dengan matlamat daulah Islamiyah. Berkorbanlah wahai yang beriman, dengan harta dan segenap kepunyaan. Bergeraklah ke gerbang jasa, kalah menang bukan alasannya. Sucikanlah niat di hati, hingga nyata benarnya janji Rabbi. Bersatulah wahai kaum muslimin, dengan semangat dan roh kebenaran. Berjihadlah wahai kaum muslimin, walau susah menempuh cabaran. Bersatulah wahai kaum muslimin, dengan obor sinar kebahagiaan. Berjihadlah wahai kaum muslimin, biar syahid ataupun kemenangan. Berjuanglah wahai Ansarullah, dengan matlamat daulah Islamiyah. Berkorbanlah wahai yang beriman, dengan harta dan segenap kepunyaan. Bergeraklah ke gerbang jasa, kalah menang bukan alasannya. Sucikanlah niat di hati, hingga nyata benarnya janji Rabbi. Selamatlah parti Islam angkat, membimbing umat ke medan siasat. Berpedomankan Al-Quran dan Sunnah, suburlah hidupnya dan pasti berbuah. Suburlah hidupnya dan pasti berbuah. Suburlah hidupnya dan pasti berbuah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Muhammad Jamil Sulong, YDP PAS Kawasan Ulu Langat. Ingin mengucapkan selamat datang ke portal pasululangat.my. Kepada semua anak-anak muda dan juga masyarakat berbilang kaum, saya mengucapkan selamat melayari media sosial dan jangan lupa anda mesti melayari pasululangat.my bagi mendapatkan info-info terkini, berita-berita terkini dan juga isu-isu semasa yang mungkin anda dapat daripada laman-laman yang lain
Tapi di sini kita mendapatkan sumber maklumat yang jelas dan original. Di samping juga ianya sebagai medan dakwah sehingga tarbiyah untuk masyarakat berbilang kaum di negara kita. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat melalui portal pasululanga.my. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Hello. Hello. Hello, Assalamualaikum. Ustaz dengar? Kenapa pula? Ya. Okey, lepas je ni terus Ustaz lah Saya keluar. So Ustaz terus ambil mic ni. Okey. Saya Okey, tak perlu ada MC lah. Lepas ni terus Ustaz Kita live sekarang ni. Ya. Ustaz, Okey. Assalamualaikum. Lepas ni Ustaz. Okey. Ustaz Okey. Suara tu clear tak? Bismillahirrahmanirrahim. Testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan inayahnya dapat sama-sama kita meluangkan masa, melapangkan masa, memperuntukkan masa pada malam ini untuk siri kuliah umum yang telah dirancang oleh tim PAS Kawasan Hulu Langat. Mudah-mudahan dengan masa yang kita peruntukkan, setiap saat yang kita habiskan akan ditulis Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang akan menjadi bekalan untuk kehidupan kita di akhirat kelak, insya-Allah. Terima kasih kepada tim technician yang telah bersusah payah menyediakan medium pada malam ini, ruangan pada malam ini untuk sama-sama kita berkongsi, mengambil iktibar, mengambil mau'izah dan tazkirah khususnya daripada Al-Quranul Karim. Jadi malam ini saya diberi tanggungjawab untuk sama-sama dalam menjayakan kuliah umum yang dirancang. Kiranya hari ini hari yang kedua lah saya cuba untuk sama-sama, dan saya diberi tanggungjawab untuk minggu kedua ni, dan ini kali pertama saya berkuliah secara live ni. Saya kira semua boleh dengar suara saya. Biasa kuliah ada orang duduk depan. Hari ni berkuliah tak nampak siapa. Nampak saya seorang lah. Apapun, mudah-mudahan siri ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya ingin mengajak diri saya dan kita semua pada malam ini untuk
merenungi dan mengisafi tajuk yang secara sebentar lalu iaitu mengisafi matlamat dan perjalanan hidup kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang sudah tentu kita mesti memahami akan tujuan dan matlamatnya. Dan seharusnya tujuan dan matlamat ini naklah kita selarikan atau selaraskan dengan tujuan dan matlamat Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita. Dan sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena ingat bahawasanya kita ni bukan keluar ataupun hidup dengan saja-saja tiba-tiba jadi, tak sengaja, tak semena-mena kita ni jadi. Kita ni ada. Tidak, kita kena tahu kita ni ada kerana ada yang mengadakan kita. Allah yang menjadikan kita. Allah yang menciptakan kita. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Allah menyatakan kepada malaikat, akulah, dan aku ingin menjadikan manusia daripada tanah. Dan apabila aku jadikan, aku ciptakan ciptaannya. Dan banyak dalam ayat-ayat Allah SWT menerangkan tentang bagaimana Allah Ta'ala menciptakan kita daripada setitis mani kepada segumpal darah, kepada segumpal daging, hinggalah terciptanya ciptaan yang cantik ini. Maka kita sedar, kita yakin Allah Ta'ala yang ciptakan kita. Bukan kita ni terjadi dengan tak sengaja. Itu pertama sekali. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena ingat kita ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan jadi dengan sendiri tanpa tujuan. Lalu Allah SWT menyebut lagi dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia dalam sebaik-baik ciptaan. Selepas Allah Ta'ala bersumpah dalam surah At-Tin, Allah bersumpah dengan pelbagai perkara, Wat-Tin wa Zaitun, demi tin, demi zaitun. Selepas itu Allah Ta'ala nyatakan, biasanya Allah Ta'ala dalam muslub Al-Quran Al-Karim kita tengok bila Allah Ta'ala nyatakan suatu benda yang besar, Allah Ta'ala mula dengan sumpah. Sebenarnya manusia ni memang macam tu, dia kalau bersumpah ni dia rasa yakin sikit, dan Allah Ta'ala mengetahui tabiat manusia. Jadi bila Allah Ta'ala nak nyatakan sesuatu yang besar, Allah Ta'ala mulakan dengan sumpah, Wat-Tin wa Zaitun, dan banyak lagi ayat-ayat yang seumpama dengannya, Allah Ta'ala mulakan dengan sumpah. Lalu Allah Ta'ala nyatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Kejadian yang sempurna, dan ciptaan ini Allah Ta'ala jadikan manusia ini sudah tentulah Tuhan yang maha bijak, Tuhan yang maha perkasa, tidak menjadikan sesuatu dengan sia-sia. Sebut dalam ayat Allah SWT surah Ali Imran, Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar. Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran satu bentuk persoalan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kamu menyangka yang kami ni menciptakan kamu secara main-main, suka-suka, saja-saja, tak ada tujuan dan matlamat? Wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kamu menyangka kamu tak akan kembali kepada kami?
Ini perlu ditanamkan dalam jiwa kita, disematkan dalam jiwa kita keyakinan bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan kita, Allah Ta'ala menjadikan kita, dan sudah tentu Tuhan yang maha bijak. Allah Ta'ala sebutkan fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, Al-Malik, Tuhan yang mempunyai kerajaan, raja yang mempunyai kebenaran. Nak menyatakan tidak sama sekali Allah Ta'ala tidak sekali-kali menciptakan kita ni saja-saja, suka-suka main-main gitu. Tapi kita kena sedar dan kita kena yakin Allah Ta'ala ciptakan kita ada matlamat. Dan di sinilah kita nak tahu, kita nak orang kata apa, sematkan lagi, tanamkan lagi dalam diri kita tentang matlamat dan tujuan ciptaan ini yang kita nak selami pada malam ini, yang kita nak insafi pada malam ini. Setelah kita yakin Allah Ta'ala ciptakan kita dan Allah Ta'ala nyatakan dia tak buat kita ni suka-suka main-main tanpa tujuan, tanpa matlamat, maka Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quranul Karim matlamat tujuan ciptaan kita. Dan saya sebutkan tadi, mestilah kita selaraskan dan selarikan matlamat kita dengan matlamat Allah SWT, baru kita boleh selamat. Kalau matlamat Allah Ta'ala lain, kita bawa matlamat ke lain, maka sudah tentulah kita akan rosak binasa, kita akan sengsara, sama ada hidup kita dunia maupun akhirat. Jadilah ulama telah merumuskan ataupun menyimpulkan banyak ayat-ayat Allah SWT menceritakan tentang apa orang kata ciptaan, tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita, menciptakan manusia ni. Kita tahu banyak dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surah Ad-Dahr, dalam surah surah yang selalu kita baca, selalu kita dengar orang baca, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sebenarnya itu Allah, para ulama menyimpulkan daripada 3 ayat tentang matlamat dan tujuan Allah Ta'ala menciptakan manusia. Ayat pertama, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku. Yang kedua, ayat yang kedua, di mana firman Allah SWT yang selalu juga kita dengar, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat ketika mana Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat bahwasanya aku akan atau hendak menjadikan di atas muka bumi khalifah. Dan ayat yang ketiga yang disebut oleh ulama tentang matlamat ataupun disimpulkan ulama tentang matlamat kejadian kita ni adalah huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, menciptakan kamu daripada bumi, daripada tanah, dan dia meminta kamu, ista'mar, maknanya fi'il untuk ditalab dia punya, alif cinta tambahan, maknanya dia meminta kamu, menyuruh dan memerintahkan kamu supaya mengimarahkan bumi. So ayat yang pertama yang selalu kita dengar daripada huraian para ulama, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Asalnya gitu, kecuali untuk mereka beribadah kepadaku, melainkan supaya mereka menyembahku. Ahlan wa sahlan. Sebenarnya saya malam ni ada dua medan ni sebenarnya. Saya satu lagi ada medan Zoom yang sedang juga disaksikan oleh jemaah masjid Sungai Lui ni, tempat saya tinggal di sini. Dan juga dalam masa yang sama medan live di Facebook. Di Facebook. Jadi apapun mudah-mudahan bermanfaat lah
Medan live di Facebook ni juga boleh disaksikan melalui Facebook PAS Kawasan Hulu Langat. Dan kuliah ni diselenggarakan oleh mereka. Dalam masa yang sama, dalam Zoom, Zoom ni saya tak buka video, gangguan pula. Dalam Zoom boleh disaksikan oleh line Zoom, link Zoom ni yang saya dah bagi kepada jamaah Sungai Lui dan juga beberapa orang daripada anak murid talaki saya. Maaflah ada gangguan wire sikit tu, tak apa harap. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin mengajak lagi sekali kita renungi, kita insafi, kita hayati akan matlamat dan tujuan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Itu terjemahan biasa yang kita dengar, yang selalu kita dengar. Saya sangat tertarik dengan terjemahan yang disebut oleh banyak juga ulama dan khususnya Tuan Guru ni Abdul Aziz Almarhum. Dia menterjemahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ni. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku. Lebih kurang kan? Kita dengar macam lebih kurang je. Mengabdikan diri, beribadah kepada aku, menyembah aku. Lebih kurang lah. Tapi kalau kita teliti lebih dalam, kita teliti lebih mendalam, kita akan dapati perbezaan dari segi penghayatan, tadaburnya. Kalau kita terjemah illa liya'budun, di sana ada risiko. Sebab ramai masyarakat kita hari ini memahami ya'budun untuk beribadah hanya sekadar ibadah khusus. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Itu diterjemah biasanya. Dan ibadah pula dipahami, ibadah ni puasa, sembahyang, zakat, haji, baca Quran, zikir. Itulah ibadah. Itu yang jadi kata risiko, orang kata kesalahfahaman dalam masyarakat kita besar kalau diterima dengan kecuali untuk beribadah kepadaku. Kecualilah, melainkanlah kalau kita perbetulkan makna ibadah dalam kefahaman masyarakat kita. Itu okey. Kita katakan ibadah ini bukan sekadar ibadah umum. Ibadah ini bermakna luas. Ibadah ni semua, makan minum kita jadi ibadah, bekerja jadi ibadah, berpakaian jadi ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Kita fahamkan makna ibadah itu dengan cara yang lebih luas, maka tidak ada masalah kita nak terjemahkan illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepadaku. Tetapi kalau kita hanya memahami makna ibadah itu hanya sembahyang, puasa, zakat, haji dan ibadah-ibadah tertentu ataupun ibadah-ibadah khusus, maka dia akan menyebabkan salah faham. Aku tidak ciptakan mereka untuk beribadah. Okeylah, kami dah beribadah dah. Dah cukup dah. Semayang kami tak tinggal, haji kami buat, puasa, zakat, semua ibadah-ibadah yang diperintahkan semua kami dah buat semua dah. Selesai masalah kami. Dah selesai dah. Hal lain nak pergi cari makan, nak bekerja, nak bersosial, nak bermuamalah, itu tak peduli lagi dah. Tak lihat lagi dah kepada apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Tapi kalau kita terjemahkan illa liya'buduni, aku tidak ciptakan jin manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku, maka dia akan merangkumi semua keadaan. Bila sebut abdi, dia sebut pengabdian diri kepada Allah SWT, maknanya kita nak buat apa pun, abdi, maklum abdi, hamba abdi. Kita sebut hamba abdi dulu, zaman dulu-dulu banyak lagi hamba abdi. Sekarang ni mungkin tak ada hamba abdi ni, kan? Mungkin di negara-negara yang ketinggalan di sana masih ada hamba abdi barangkali. Tapi bayangkan bila sebut hamba abdi ni, nak buat apa pun dia akan pastikan tuan dia, tuan dia suka, tuan dia tak murka. Begitulah kita dengan Allah SWT. Bila kita ni tujuan kita faham tujuan
Allah Ta'ala ciptakan kita ni untuk mengabdikan diri kepadanya, maka kita nak buat apa pun dalam kehidupan kita ni, tak tunggu masa nak semayang aja kita baik, tak tunggu masa puasa aja kita jadi baik. Kita nak keluar rumah ke, kita nak buat apa sekalipun, nak berurusan dengan siapa sekalipun, nak berurusan dalam bidang apa sekalipun, kita akan pastikan, kita kena pastikan Tuhan kita, pencipta kita, yang awal tadi kita sebut, kita dah yakin yang kita ni bukan jadi sendiri, kita ni diciptakan oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila sebut abdi, saya ulang lagi, bila sebut hamba abdi, hari ni kita sebut majikan cukup dah kan, pembantu rumah dengan majikan pun, saya selalu buat perumpamaan, pembantu rumah ni dia duduk di rumah, kalau tuan dia kata jangan borak dengan jiran sebelah, jangan keluar pagar, dia akan patuh, dia akan pastikan dia tak buat benda yang jiran dia tak suka, yang tuan dia tak suka. Itu baru pembantu rumah. Kita duduk orang kata depan sultan, depan agung, depan tuanku agung, orang kata dia punya protokol bagi kita, orang kata panduan. Saat lagi bila tuanku masuk, jangan bergerak, duduk tegak, jangan pusing kiri, jangan pusing kanan, jangan orang kata apa, kalau lalat singgap ke hidung pun cium begitu je, jangan orang kata apa, orang kata apa, jangan tepih, jangan tepih. Jadi itu duduk depan yang Pertua Agong kan, kita jaga supaya jangan buat benda yang tuanku tak suka. Apatah lagi kita ni sebagai hamba yang Allah Ta'ala ciptakan kita, Allah Ta'ala jadikan kita dengan kejadian yang sempurna, ahsani taqwim, kemudian Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dengan nikmat yang tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kita tak akan dapat menghitung nikmat Allah SWT. Jadi dengan keadaan kurniaan yang seumpama ini, dan kita sedar kita ni mengabdikan diri kepada Allah, maka kita kena pastikan semua tindak tanduk kita dalam kehidupan kita harian, pekerjaan kita, pergerakan kita kena pastikan tidak bercanggah dengan syariat Allah SWT. Itu baru betul-betul kita kenal, kita sedar, ataupun kita hayati, kita insafi akan matlamat kejadian kita. Baik, itu ayat pertama. Bukan sekadar itu saja. Tapi sebenarnya bila sebut mengabdikan diri kepada Allah ni, dah merangkumi lah dengan ayat yang kedua, ketiga yang saya sebutkan tadi tu kan. Mana dia tadi? Ayat yang pertama, kedua, ketiga tadi tu yang saya sebutkan tadi. Yang kedua iaitu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Matlamat Allah Ta'ala ciptakan kita ni, manusia ni, walaupun ayat ni, kalau kita tengok ayat ni sebut Nabi Adam lah sebenarnya. Maksud dalam ayat ni adalah Nabi Adam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah itu adalah cerita Allah Ta'ala bagi tahu para malaikat nak jadikan Nabi Adam. Dan tugas Nabi Adam itu adalah khalifah. Dan kita anak-anak cucu Adam ni sama menyambung tugas. Tugas manusia sebenarnya adalah sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tak cukup sekadar kita sebut tadi, tak cukup sekadar kita ni nak selesai dengan ibadah kita sahaja, sembahyang, puasa, zakat, haji kita sahaja, tetapi kita adalah matlamat ciptaan kita ni, Allah Ta'ala ciptakan kita ni adalah menjadi khalifah Allah di atas muka bumi ni. Apa tugas kita? Bila dengar khalifah, Masya Allah, takut dengar kan. Tak berani nak terima tugas ni. Tak berani nak terima. Kalau jawatan, orang kata apa, gelaran ataupun jawatan khalifah, ialah kita tak berani, tak ada siapa yang senang-senang nak menyanggupinya. Tapi maksud khalifah di sini disebutkan oleh ulama adalah iqamatud din wa siyasatud dunya bihi. Ini tugas kita. Ini tugas kita sebagai khalifah Allah SWT. Kita berkewajipan untuk menegakkan agama, untuk mendirikan agama dalam diri kita, mendirikan agama dalam keluarga kita, mendirikan agama, menegakkan agama dalam masyarakat kita. Wajipan kita ni. Dah kita dalam diri kita selesai dengan akidah, ibadah, dengan akhlak. Kemudian kita berkewajipan juga untuk pastikan agama ataupun ad-din ini iaitu agama
cara hidup ini terterap juga dalam keluarga kita, dalam anak isteri kita. Kita juga berkewajipan. Tak sekadar itu sahaja, kita juga berkewajipan untuk mengajak al-amru bil ma'ruf an-nahyu 'anil munkar, mengajak dan memastikan, membawa manusia semuanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iqamatud din. Supaya masyarakat kita, jiran tetangga kita juga beragama, berpegang dengan agama iaitu Islam sebagai adil. Islam sebagai adil. Ini yang disebut oleh para ulama matlamat yang kedua. Kalau sebut tadi pertama tadi pun dah termasuk sebenarnya. Kalau kita sebut apa nama ni, nak jadikan abdi kepada Allah. Jadi bila kita abdi ni, bila Tuhan suruh di sana perintah Allah SWT suruh kita berdakwah, suruh kita ajak manusia al-amru bil ma'ruf an-nahyu 'anil munkar wal takum minkum ummah. Bukan sekat kamu kena suruh orang, tapi kena wujud. Bukan sekadar kamu tu kena mengajak orang kepada kebajikan. Kamu sendiri kena ajak, itu satu kewajipan. Dan satu lagi kewajipan kamu adalah kamu kena adakan, wujudkan. Kalau dalam kampung kamu tak ada, kamu seorang je kamu ajak orang. Ajak orang kepada kebajikan, ajak orang kepada Islam, tegah orang daripada kemungkaran. Kemudian dalam masa yang sama kamu kena wujudkan. Wal takun minkum, ini perintah Allah. Kita sebagai hamba abdi kepada Allah SWT, bila Tuhan perintah, bila Tuhan kita perintah, kena ikutlah, kena buatlah. Apa perintah Allah SWT? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu ni sebaik-baik umat diciptakan, dikeluarkan oleh Allah. Allah mengeluarkan kamu. Apa tugas kamu? Apa Tuhan keluarkan kamu untuk apa? Ukhrijat linnas, untuk manusia. Apa tugas kamu? Apa yang kamu kena buat? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini tanggungjawab kita. Ini yang perlu kita insafi. Ini perlu kita insafi tanggungjawab dan tugas kita. Yang Allah Ta'ala keluarkan kita. Allah Ta'ala jadikan kita. Untuk iqamatud din wa siyasatud dunya bihi. Untuk tegakkan agama dan mengurus dunia ini dengan agama. Mungkin mula-mula kita kira dalam konteks diri kita. Lepas tu kena lebih luas lagi. Jadi banyak di sana ayat-ayat Allah SWT yang perlu kita selami, kita perlu fahami supaya kita benar-benar menghayati, menginsafi, malah melaksanakan tujuan dan matlamat kehidupan kita. Seperti mana yang kita gariskan ataupun kita fahami sejak daripada awal tadi. Jadi itu yang kedua. Secara seperti lalu je ni, bukan nak kalau nak memahami semua benda yang saya nak sebut, menginsafi matlamat dan perjalanan hidup, maka tak cukuplah kuliah 45 minit 1 jam ni. Tetapi kita nak pergi seperti lalu, kita nak sedar yang matlamat kita ni bukan, kita ni diciptakan bukan saja-saja suka-suka. Tabarakallah, Tuhan yang maha bijak tak buat macam tu. Tuhan yang maha kuasa tak buat macam tu. Jadi diciptakan kita ada matlamat dan tujuannya. Dan yang pertama sekali adalah liya'buduni, supaya mereka mengabdikan diri kepada aku. Bila jadi abdi kepada Allah, Allah Ta'ala suruh itu dan ini, kena buatlah. Kalau kita pergi kepada ayat yang kedua, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak ciptakan atas muka bumi ni khalifah. Khalifah tu tugasnya apa? Tugasnya adalah iqamatud din wa siyasatud dunya bihi. Maka kita berkewajipan untuk menegakkan dalam diri kita agama Islam sebagai adil. Tegakkan Islam sebagai adil, panduan. Dan yang ketiga, saya seperti lalu dulu, timbang kali kita boleh ulang lagi. Allah Ta'ala tak nyatakan dalam surah Hud, huwa ansha'akum minal ard. Dia, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menciptakan kamu daripada tanah, daripada bumi ini. Keluarkan kamu asal daripada tanah, keluar ke bumi ini, diciptakan kamu, kemudian wasta'marakum, tadi untuk mengabdikan diri pada dia. Sekarang
orang kata jadi khalifah. Yang ketiga ni, dia nak kamu imarahkan bumi ni. Wasta'mara, ista'mara daripada perkataan amara. Imarah ni buat baik, buat bagi jadi elok, buat bagi jadi sempurna, buat bagi bermanfaat, jangan rosakkan, itu maksud imarah. Ista'mara mana dia minta kamu imarah. Minta dia suruh lah. Itu bahasa, uslub yang Allah Ta'ala gunakan. Ista'marakum, dia minta kamu supaya imarahkan. Imarahkan bumi ni. Jangan buat rosak tamu bumi ni. Kalau kita tegakkan agama dan kita uruskan dunia dengan agama, imarah. Jadi kita katakan tiga-tiga ayat ni menyimpulkan tujuan utama ataupun matlamat Allah Ta'ala ciptakan kita. So saya nak katakan, saya nak tegaskan dan kita perlu tegaskan dalam diri kita, kita ni kena selaraskan matlamat kita dengan matlamat Allah SWT, baru kita boleh selamat. Kalau kita tak selaraskan, kalau kita biarkan matlamat kita ke lain, pembawaan kita ke lain, Allah Ta'ala nak kita lagu lain, maka kita akan binasa wal'iyadzubillah. Jadi jelas, setakat tu kita dah jelas. Kita ni nak kena jadi abdi kepada Allah, kita ni nak kena jadi khalifah yang menegakkan agama dan mengurus dunia dengan agama. Itu tugas khalifah. Iqamatud din wa siyasatud dunya bi. Siasah ni kalau siasah ni orang dah selalu dengar lah sebut siasah ni kan. Tapi bahasa Melayu kalau sebut siasah ni politik orang Melayu kita ni boleh sebut siasah politik. Sebenarnya itu betul pun. Politik tu sebenarnya ialah pengurusan, pentadbiran. Dan itu pun tugas khalifah. Tugas kita sebagai khalifah Allah ialah siyasatud dunya. Nak kena siasahkan, nak kena uruskan dunia dengan apa? Sudah tentulah dengan ad-din. Kita tak bolehlah nak urus dengan cara kita sendiri. Kita kan tadi kita dah sedar kita ni hamba, kita ni abdi. Dan Allah Ta'ala pula dia ciptakan kita, dia jadikan kita, dia letakkan matlamat untuk kita. Dan bukan dia lepas gitu-gitu je. Itu Allah. Dia tak ciptakan kita sia-sia, satu. Dia buat dengan ada matlamat dan dia bagi nikmat, dia bagi kemudahan. Kemudian dia bagi panduan. Dia bagi panduan. Dia tinggalkan Al-Quran. Panduan untuk kita uruskan diri kita ni menepati matlamat dan tujuan. Sehingga mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Jadi Allah Ta'ala dia tak lepas kita saja. Dia ciptakan kita, dia tahu kita ni, dia tahu kelemahan kita, dia tahu keperluan kita. Maka dia bagi panduan. Jadi kita ni jangan duk sombong sendirilah. Kan? Dia jadikan kita dengan pelbagai nikmat. Akhrajakum. Dalam satu ayat Allah SWT menyebutkan akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Kamu ni Tuhan keluarkan daripada perut kamu, perut ibu kamu dalam keadaan tak tahu pun satu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal fu'ad. Dia jadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan dan hati, akal, fikiran. Jadi gunalah semua kurniaan ini untuk pakai guna sendiri, fikir sendiri. Rancang buat apa ni buat sendiri? Tak juga. Dia bagi kamu akal fikiran, dia bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan dia bagi kamu kitab. Kitab panduan. Panduan. Kalau kita ni kita beli apa-apa pun biasanya ada dia panggil apa? Manual. Minwal. Dalam bahasa Arab dia panggil minwal. Minwal tu manual lah. Minwal tu manual. Kita ada manual. Kita ada manual. Tuhan bagi manual macam mana nak uruskan hidup kamu, macam mana nak uruskan diri kamu, nak uruskan dunia kamu, ada manualnya. Apa dia? Iaitu Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW. Kalau kita beli kereta pun macam tu juga kita katakan. Kita beli mesin rumput lah orang kampung. Orang kampung biasa beli mesin rumput.
Beli mesin rumput, dia balik, dia ada satu panduan macam mana nak guna mesin rumput. Mesin rumput ni bukan boleh buah minyak petrol saja, dia kena buah tuti. Tu panduan dia. Balik mari kita tak buah tuti, kita buah petrol saja, bolehlah pakai 3 hari, lepas tu meletup kan, lepas tu dia habis piston, dia punya api habis rosak. Pasal apa? Pasal kita tak ikut manual. Kita tak ikut manual. Begitu jugalah kalau diri kita ni, kita nak bawa diri kita sesuai dengan matlamat Allah Ta'ala yang jadikan kita untuk mengabdikan diri, untuk menjadi khalifah, diberikan tugas-tugas khalifah, tugas-tugas imarah, mengimarahkan bumi ini dengan cara Islam, dengan Islam, dengan din, iqamatud dunya bihi bid-din, iqamatud din wa siyasatud dunya bihi, tegakkan ad-din, itu Islam, wa siyasatud dunya bihi, dan urus dunia dengannya. Ini manualnya. Ini manualnya. Kita pergi beli potong saga balik, ini manualnya jaga potong saga. Beli Mercedes balik, ini manualnya. Beli peti ais, ini manualnya. Beli peti ais balik, kita buka macam mana nak jaga peti ais dengan manual mesin rumput. Habis lingkup kan. Jaga peti ais dengan menggunakan, berpandukan kepada manual mesin rumput. Mesin rumput, peti air kita kena masuk gas. Mesin rumput kita pakai manual mesin rumput, kita masuk minyak tuti dalam tempat gas tu, lingkup habis. Diri kita macam tu juga. Allah yang ciptakan kita, dia tahu keperluan kita, dia tahu keperluan makhluk yang dia ciptakan ni, kemudian dia berikan kita manual macam mana nak uruskan. Maka kalau kita uruskan, kita jalani kehidupan tak guna manual yang Tuhan bagi, kita guna manual yang lain, ikut suka kita, ikut nafsu kita, ikut undang-undang peraturan ciptaan manusia, ikut panduan manusia yang bercanggah dengan Allah SWT, sudah tentu kita akan hancur, kita akan binasa wal'iyadzubillah. Tuhan sebut dalam Al-Quran, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini kitab, iaitu Al-Quran yang kami turunkan, mubarak, membawa barakah, penuh dengan keberkatan. Apa dia? Untuk apa? Fattabi'uhu, naklah kamu ikut dia. Ikut Quran, ikut panduan Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab, yakni Al-Quran, yang kami turunkan kepada kamu, yang penuh dengan keberkatan, dalam surah lain, dalam surah Sad. Liyadabbaru ayati, supaya mereka tadabbur ayat-ayatnya, isi kandungannya, panduannya, garis panduannya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya ulul albab, orang yang ada fikiran yang bijaksana, mengambilnya ataupun mengambil sebagai panduan, sebagai peringatan untuk kehidupan, untuk pengurusan kehidupan mereka. Itu dia. Itu dia manual yang kita kena tahu, dan kita kena baca lah, dan kita kena guna Islam. Al-Quran, banyaklah ayat Allah SWT menerangkan tentang tujuan Al-Quran itu sendiri, yang selalu kita baca dalam tahlil. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab itu iaitu Al-Quran Al-Karim, yang tak ada sebarang keraguan padanya. Mesti kita yakin sepenuhnya dengan Al-Quran, dia adalah petunjuk. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Banyak ayat-ayat Allah SWT ni kena bacalah. Wa dzakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Al-Quran, bagilah peringatan dengan Al-Quran. Kita buka Al-Quran, banyak kita jumpa ayat-ayat yang menerangkan tentang manfaat ataupun kegunaan Al-Quran itu sendiri. Tazkirah yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. So malam ni kita nak insafi matlamat dan tujuan ini, supaya kita benar-benar menjalani kehidupan selaras dengan matlamat yang Allah Ta'ala nak. Sama ada kita sebagai individu, maupun kita dalam masyarakat, dalam keluarga, masyarakat, dan seterusnya kepada dunia alam seterusnya. Dalam perkara-perkara yang sekecil-kecilnya, daripada bangun tidur, nak buang air, sehinggalah ke perkara-perkara yang sebesar-besarnya, sampai kepada urusan nak mentadbir negeri, nak mentadbir negara, nak mentadbir dunia. Ada manual yang
telah diturunkan oleh Allah SWT. So kita kena baca lah. Kita kena baca, kita kena pelajari, kita kena fahami. Dan baru kita boleh gunakan betul-betul. Allah yang ciptakan kita, dia tahu segala isi perut kita, dia tahu naluri kita, dia tahu keperluan kita, lalu dia jadikan satu, dia turunkan kepada kita, dia hantar kepada kita satu panduan, surat, kitab. Kan? Surat. Cuma surat ni dalam bahasa Arab, kita bahasa Melayu. Tapi kalau kita terima surat daripada orang penting, daripada orang yang kita sayang, orang yang kita hormat, orang yang kita tahu dia tu tuan kita ke apa ke, orang yang kita cinta ke apa ke, tak faham pun kita cari juga jalan nak memahami. Kan? Kita mesti berusaha macam mana nak faham apalah dia tulis ni. Surat cinta yang dihantar oleh orang yang kita cintai. Apa dia minta ni? Jangan-jangan malam ni nak ajak jumpa pun pukul 11 malam. Tapi bila kita tak baca, tak faham, dia ajak kita jumpa, kita tak faham, tak boleh jumpa, terlepas lah kita. Kan? Jadi semestinya kita mesti berusaha untuk memahami, membacanya. Paling-paling tidak kena baca. Bunyi tak bunyi cerita lain lah kan. Piramli baca tak bunyi, bunyi Arab lah. Tapi kok mana pun dia usaha untuk nak baca. Itu baru surat daripada siapa je kan. Ini kan surat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Surat daripada Allah yang bukan saja-saja bagi panduan dekat kita macam mana nak mencapai kejayaan. Maka surat itu kita kena pakai. Kita kena guna dalam surat ini untuk orang kata menjalani kehidupan kita. Dan sudah tentu kita kena tahu akhirnya tempat sudah kita ni ke mana, habis sini je ke? Kita kena tanya ni, kita ni selesai kat sini je ke? Kita ni Tuhan ciptakan dengan tujuan matlamat tadi, dia bagi bagian-bagian nikmat, dia bagi tahu tujuannya nak buat apa, nak buat apa, lepas tu mati habis. Panjang lagi cerita kita ni. Ungkapan menyebutkan kita diciptakan untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Cuma kita mati sekejap, kita pindah alam je lah. Tapi selepas tu kita akan hidup kekal. Di mana kita nak hidup selepas tu? Di sinilah kita nak kena pastikan. Jadi matlamat dan tujuan hidup kita, kita kena tahu. Maka dalam menjalani kehidupan ini kita diberi panduan oleh Allah SWT. Diberi panduan oleh Allah SWT. Dan kita kena tahu pula akhirnya dalam perjalanan kita ni, kita perlukan laksanakan segala perintah Allah SWT, dan segala apa yang kita laksanakan, apa yang kita buat dalam kehidupan kita ni dengan menunaikan perintah Allah, Tuhan akan berikan ganjaran, dan semuanya itu akan menjadi bekalan kita untuk destinasi kita yang seterusnya. Di sini tempat kita nak laksanakan sebagai abdi je. Nak pastikan matlamat Tuhan jadikan kita tu betul, kita laksanakan, kita berada di atas landasan dan matlamat itu. Kita tunaikan apa yang boleh kita tunaikan sebagai khalifah Allah SWT untuk mengimarahkan bumi ini, untuk menjadi abdi kepada Allah SWT. Dan kita tahu, kita kena yakin kita berjalan, apa yang kita buat ini adalah sebagai satu simpanan bekalan kita untuk kehidupan kita yang sebenar di akhirat kelak. Jangan duk rasa kita duduk sini dan kita akan kekal di sini. Nabi Nabi SAW mengingatkan kita melalui Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan Nabi mengambilnya, mengajak dan apa orang kata memegang bahunya dan mengingatkan. Kun, kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabi. Kamu naklah jadilah kamu ni duduk dunia ni, kena sedar, kena tahu yang kamu ni adalah gharib. Kamu bukan tinggal di sini, kamu dagang. Kamu dagang, kamu datang ke sini sebagai saudagar, sebagai pedagang yang nak cari bekalan, nak himpun harta bekalan, wa'arbiru sabil, ataupun kamu kena tahu kamu ni sebagai melalui jalan aja. Melalui jalan ni aja. Sehingga sekejap aja di pulau ni.
Abiru sabil. Bukan kamu nak duduk sini. Itu peringatan yang tegas daripada Rasulullah SAW. Jadi Ibn Umar pula dia kata apa? Dia sambung. Bila dia diingatkan oleh Nabi SAW begitu, Ibn Umar kata apa? Iza amsayta fala tantazir as-sabah. Wa iza asbahta fala tantazir al-masa'. Kalau kamu dah waktu pagi, jangan nak tunggu petang. Kamu berada di waktu petang, jangan nak tunggu pagi. Teruskan. Teruskan buat apa yang boleh kamu buat sebagai bekalan untuk membawa, untuk kamu bawa balik ke akhirat kelak. Untuk kamu bawa balik ke kampung halaman kamu nanti. Buat persiapan. Guna apa yang ada. Dengan berpandukan manual yang telah ditetapkan tadi. Dengan berpandukan manual yang telah ditetapkan tadi, buat sebanyak mungkin amal kerja sebagai khalifah di atas muka bumi ini, untuk mengimarah muka bumi ini, untuk menjadi abdi kepada Allah SWT di atas muka bumi ini, dan semua itu akan menjadi bekalan kamu. Ayat Allah SWT berbunyi, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah, tuntutlah pada apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu akan darul akhirah. Jangan doa kita nak duduk sana, nak duduk sini selama-lamanya, habis cerita kita di sini, kekal kita di sini. Tidak. Carilah apa yang Allah Ta'ala kurniakan. Cari apa? Cari akhirat. Gunakan apa yang Allah Ta'ala kurniakan daripada masa kita, harta kita, tenaga kita, buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Dan bila kita laksanakan semua kerja-kerja kita, penat lelah kita dalam apa juga usaha kita buat untuk iqamatud din wa siyasatud dunia tadi, untuk tegakkan agama, untuk uruskan dunia dengan agama tadi, nak ajak manusia kepada agama Allah, nak perjuangkan hukum Allah. Semua itu ada ditulis menjadi simpanan kita. Tuhan akan balas dengan ganjaran di sisinya. Carikan, gunalah apa yang kita ada untuk dapatkan akhiratnya. Tuhan sebut dalam satu ayat dalam surah yang cerita tentang perang, cerita tentang orang berjuang. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghidhul kuffar wala yanaluna min aduwwin naila illa kutiba lahum bihi 'amalun salih. Ni poin dia. Kamu ditimpa dengan keperitan, penat, jerit, kering tekak, dahaga, menang, kalah dalam perjuangan. Semua itu kutiba lahum bihi amalun salih. Dituliskan untuk yang amal salih. Jadi kalau kita sedar dah matlamat kita, kita dah insafi, kita tahu dah siapa yang ciptakan kita, dan dia tak ciptakan sia-sia, dia ciptakan dengan tujuan. Dan kita dah sedari tujuan kita yang tiga tadi, liya'budun, untuk jadi abdi, untuk jadi khalifah iqamatuddin wa siyasatud dunya bi, untuk tegakkan agama, dan wasta'marakum fi, untuk mengimarahkan dunia ini, bumi ini dengan cara dan panduan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Maka kita usahakan semua itu untuk menjadi bekalan kita di akhirat. Perjalanan kita panjang, jauh. Dalam satu hadis Nabi SAW mengingatkan, ada lagi masjid masa hari, kita nak habis dalam 45 minit, sejam je kot. Kalau lebih kan tinggal saya seorang nak cakap. Okey. Dalam satu hadis Nabi SAW mengingatkan seorang sahabat, Abu Dzar. Rasulullah bersabda, ya Abu Dzar, ahkimis safinah. Melalui Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi memberi pesanan yang sangat menusuk. Ahkimis safinah fa innal bahra amiq. Ini sebagai persiapan kita dalam perjalanan kita. Kita disinggahkan sekejap di dunia untuk mengumpulkan bekalan. Bekalan kita dengan cara tadi, dengan cara kita melaksanakan tujuan dan matlamat penciptaan kita tadi. Kita mana nak dapat bekalan, kita buat semua tu, kita akan dapatlah bekalan. Bekalan orang kata apa, untuk kehidupan kita. Ahkimis safinah. Pertama sekali, perkemaskan kapal. Fa'innal bahra amiq. Kerana lautan sangat dalam. Kan?
Jadi kita nak berlayar di laut dalam kalau pakai perahu, orang kata perakit buluh je, patang pisang je lingkup lah. Kalau setakat Sungai Lui punya sungai, boleh lah pakai batang pisang ikat kan. Nak jalan dekat je pun. Kalau nak jalan jauh dalam laut yang dalam, perkemaskan kapal kita. Apa maksud perkemas kapal ni? Perkemaskan akidah kita. Perkemaskan ilmu kita berhadapan dengan berbagai-bagai ujian. Hidup ni, ni nak balik semula tujuan hidup tadi. Kalau kita sebut tadi 3 tujuan tadi, sebenarnya hidup ini Tuhan ciptakan kita ni, hidup mati kita untuk dia uji kita. Betul tak kita ni buat amalan? Betul tak kita ni jadi abdi dia? Dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Itu matlamat kehidupan ciptaan kita. Hidup mati ni Tuhan jadi memang itu. So kalau kita kenang, kita insafi, kita renungi, kita tak apa nak, orang kata apa, taklah frust sangat. Kita sedih, kita letih, kita sedih, kita takut, macam-macam lah kan. Tapi dengan COVID ni macam-macam kita tak adalah berani sangat nak langgar SOP. Tak kisah, tak takut, saya takut Allah, tidak. Kita jaga, kita rasa sedih, kita rasa perit, kita rasa takut, tetapi bukan sampai frust, nongging. Bukan sampai kita dah kata tak ada apalah, tak guna hidup lah, habis kita tak ada nak buat apa lagi dah, COVID sana sini kan. Tidak. Jadi memang itu tujuannya. Tuhan jadikan kita memang tujuan. Diciptakan kita untuk hidup kita ni, mati kita ni nak diuji. Nak uji siapa yang beramal dengan amalan yang terbaik. Siapa yang sungguh-sungguh melaksanakan amalan dalam melalui. Jadi bila nak melalui ujian yang berat ni, itu Nabi kita ingatkan kita supaya perkemas kapal, perkemas akidah kita, ilmu kita. Jangan sampai bila kena uji sikit kita dah menonggeng habis. Jangan sampai kita nak buat suatu benda yang baik, bila kena sergah sikit kita dah lari. Bila kena sekat sikit kita dah habis, dah berhenti, tak nak buat apa lagi dah. So, sebab tu kita kena perkemaskan dengan ilmu, dengan iman, dengan yakin. Kemudian pesanan seterusnya, wastaksirizza, perbanyakkan bekalan. Fa'inna safara tawil, sesungguhnya perjalanan kita jauh. Kehidupan kita di akhirat besok kekal abadi. Kita pindah aja masuk alam barzakh, jauh jalan kita. Kita perlu bekal. Kita kena ada bekal. Kita kena bawa bekal. Dan kita kena perbanyakkan bekal. Apa bekalannya? Bekalan tadi lah. Abdikan diri kepada Allah, yakni beribadah kepada Allah, buat segala-galanya supaya jadi ibadah. Buat apa juga yang kita buat dalam kehidupan kita ni, buat orang kata apa, pesah bagi jadi ibadah. Macam mana? Makan jadi ibadah, tidur jadi ibadah, pergi kerja jadi ibadah, masuk politik jadi ibadah. Pastikanlah. Masuk dalam perniagaan jadi ibadah. Pergi masjid telah lah kan. Pergi sungai mancing jadi ibadah. Pergi kolam mancing jadi ibadah. Kan? Pergi kenuri jadi ibadah. Nak buat kenuri jadi ibadah. Nak pergi berhibur, bercuti jadi ibadah. Boleh jadi ibadah berlaku. Jadi sesuai lah dengan liya'budun. Tak ada tujuan lain illa liya'budun. Tak ada tujuan lain Tuhan ciptakan kita mereka untuk beribadah. Jadi kita pergi mana pun jadi ibadah dengan syarat. Disebut ulama 2 syarat. Pertama, mestilah selaras bertepatan dengan syariat. Mana tak bercanggah dengan syariat, dengan Islam, dengan manual yang kita sebut tadi. Dengan manual yang Allah Ta'ala dah turunkan dan tetapkan, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang keduanya dengan niat lah. Dengan niat. Niat ni maksudnya kita faham apa kita buat. Kita tahu apa kita buat. Kita buat dalam sedar. Maksudnya niat ni bukan sepestinya nawaitu sahaja aku lillahi ta'ala gitu tak. Niatnya kita buat benda yang betul dan kita sedar. Ini ada kebaikan. Ini Islam bagi. Ini Islam benar. Dan kita tinggal benda yang Islam tak benarkan. Itu maknanya buat dengan niat. Lalu jadi ibadah. So, selaraslah dengan tujuan. Tak ada tujuan lain melainkan untuk ibadah. Kalau kita selaraskan begitu, insyaAllah. Jadi Nabi kata perbanyakkan bekalan. Kita punya perjalanan jauh.
Kalau sekat nak pergi KL je bawa RM20 cukup lah kot. Tapi kalau nak pergi ke Perlis tak cukup lah 50. Kan? Begitulah kita nak balik dalam perjalanan yang jauh ke negeri akhirat dan hidup di sana pula kekal abadi. Sehari di sana macam 1000 tahun sini. Maka sudah tentulah kita perlu kepada bekalan yang banyak. Yang ketiga, Nabi pesan apa? Khaffif dhahraka fa innal aqabata ka'ud. Ringankan belakang kamu. Jangan bawa beban banyak. Jangan bawa beban ni, jangan bawa dosa. Tanggungjawab yang diberikan, tunaikan. Amanah yang diberikan, tunaikan. Amanah Allah Ta'ala ni. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibal fa'abayna an yahmilnaha. Kami nak bentangkan amanah kepada bukit bukau, gunung ganang. Mereka tak mau terima. Siapa yang mau terima? Manusia. Apa amanahnya? Quran. Amanahnya Quran. Quran ni nak guna, nak tegakkan Al-Quran ni. Nak bawa Quran supaya seluruh alam ini menerima Allah sebagai Tuhan, menerima Al-Quran sebagai jalan panduan, menerima Nabi sebagai Rasul. Jadi ringankan dengan cara macam mana? Dengan cara kita tunaikan amanah-amanah ini. Ini beban-beban yang duduk belakang kita. Amanah-amanah yang ada. Jangan kita cuai. Satu lagi, ringankan belakang kita dengan cara hapuskan dosa-dosa. Istighfar dosa kita dengan Allah Ta'ala. Hapuskan dosa, tanggung beban yang ada di belakang kita ni dengan kawan-kawan, dengan manusia. Kalau kita terambil hak orang, jangan sengaja mengambil hak orang, ada hutang dengan orang, ada tersangkut dengan orang, mesti tunaikan. Mesti lepaskan beban-beban ini daripada belakang kita. Pasal apa? Fa'innal aqabata ka'ud. Pasal apa? Pasal tempat nak mendaki sangat sulit. Curam dengan penuh ranjau duri. Kalau kita nak daki tempat yang macam tu, nak naik gunung luang, kita bawa atas belakang kita sebeban punya makanan, punya barang. Mana tak naik lagi, kita jawab lah kan. Jadi Nabi buat perumpamaan begitu. Kita nak mendaki tempat yang sulit. Dan di akhirat, Masya Allah, tak tergambar, tak dapat gambar. Gambaran yang digambarkan adalah Nabi adalah peluh. Peluh sampai ke hidung. Peluh saja dah nak menenggelamkan kita. Punya sulit pada hari itu. Gambaran yang disebut oleh Nabi, orang tak pakai baju, siapa pun tak nak tengok siapa. Punya kelam kabut hari itu. Banyak lagi gambaran yang sangat sulit. Ka'udun. Aqabat ka'udun maknanya pendakian kita sangat sulit. Perjalanan kita sangat sulit. Maka ringankan beban. Ringankan beban, buang dosa-dosa. Minta ampun, minta maaf kalau ada salah dengan kawan-kawan. Kalau ada hutang, kalau ada terambil. Sekaki tanah, siapa namanya, orang kata sekilo beras ke apakah ada terhutang, mesti bayarkan. Itu maknanya nak meringankan. Kemudian akhir sekali pesanannya, akhlisil amal, ikhlaskan amal. Jaga. Kita buat amal macam-macam. Dalam berjuang kita buat macam-macam. Tapi kalau di sana ada benda yang lain selain daripada Allah, kita bimbang, habis. Fa'innal naqida basir. Kita buat ikhlas, amal kita. Kalau kita buat tak ikhlas, Allah Ta'ala basir. Dia melihat ke dalam hati kita. Dia tahu. Orang tak tahu. Orang kita beritahu aku ikhlas ni, mencari dah. Sekali cakap ikhlas mencari dah. Tengok gaya kita buat pun mencari dah ikhlas. Tapi Tuhan basirun dalam hati kita. Tuhan maha melihat dalam hati kita. Maka nak menjalani perjalanan hidup kita ni, maka kita kena ikhlaskan dalam amalan. Kita tak nak kita buat amalan macam-macam, kita nakkan ikhlas ni, lawan dia tak ikhlas. Lawan dia tak ikhlas. Tak ikhlas pula maksudnya apa? Setengah orang kata tak ikhlas ni maksudnya riak. Riak. Nak menunjuk kat orang. Kan? Tapi tak ikhlas ni banyak lagi benda yang seerti dengan tak ikhlas. Apa dia? Ujub. Apa dia? Sum'ah. Apa dia? Tadi riak. Itu semua takabur. Itu semua benda-benda yang seerti dengan tak ikhlas.
nak mencari pangkat, nak mencari nama. Ada orang dia pangkat tak nak, tapi puji nak. Ada orang dia tak nak pangkat, tak nak puji, tapi dia nak harta. Ada orang dia nak kawan, ada orang dia nak sanjungan. Wal'iyadzubillah. Kita sama-sama lah kita orang kata apa, tanya diri kita apa sebab kita buat, apa tujuan kita buat, jawab sendiri. Tanya sendiri, jawab sendiri. Biarlah jawapan kita akhirnya tidak kerana Allah semata-mata, tidak ada yang lain. Nak mendapatkan kerana Allah SWT. Kalau ada yang lain pun maknanya itu niat-niat yang dibenarkan. Kan? Kita kerja sungguh-sungguh pasal apa? Nak dapat gaji. Nak dapat gaji, biasa. Itu niat yang dibenarkan. Nak dapatkan apa, kehidupan, nak dapatkan rezeki. Kita bekerja sungguh. Tapi akhirnya, kita bekerja ni kerana Allah Ta'ala. Setiap usaha yang kita buat ada di sana ganjaran insya-Allah SWT. Jadi, itulah benda yang kita nak kena teliti, nak kena insafi. Itu tajuk saya pilih tu, menginsafi matlamat dan perjalanan. Mudah-mudahan kita hari ini dengan sedikit masa yang saya dapat bersama-sama live di FB PAS Kawasan Hulu Langat yang diusahakan oleh tim PAS kawasan ni, dan juga saya dalam masa yang sama saya bersama dalam Zoom bersama dengan sahabat-sahabat di Sungai Lui. Ada 4-15 orang yang menyaksikan dalam bilik Zoom kita ni. Apapun, mudah-mudahan sedikit yang dapat saya kongsikan dapat menginsafi diri ini juga. Supaya diri ini menginsafi, sentiasa ingat apa juga yang kita buat, kita tahu ke mana kita sudahnya. Apa kita sebalik. Kita tak akan sudah di sini, kita akan ada tempat yang kita nak pergi. Dan kita pastikan apa yang kita buat itu menjadi simpanan kita. Macam mana cara nak pastikan? Pastikan dia selaras dengan ad-din. Selaras dengan manual yang Allah telah tetapkan. Dan juga selaras. Niat kita mestilah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Islam sebagai ad-din ni pun panjang cerita dia. Kita ni terima Islam sebagai ad-din. Ini selalu saya sebut. Dalam kuliah di Sungai Liu saya sebut. Sebab apa? Hari ni banyak orang memahami Islam ni sebagai agama, sebagai religion. Agama dan religion yang dipahami oleh Barat, yang telah masuk dalam masyarakat kita. Tidak lain. Hanya pertamanya ibadah khusus. Persoalan ibadah, okey, on. Nak buat ibadah sampai bengkak dahi, bengkak kaki pun tak kisah, buatlah. Persoalan kedua, rumah ibadah, tempat ibadah. Nak buat masjid cantik tu orang mana buatlah. Itu fahaman Barat, dia tak kisah. Dia faham agama tu je. Yang ketiga, persoalan kekeluargaan, nikah kahwin. Kan? Nak kahwin, nak buat tunang, nak buat kenduri apa, buatlah, itu tak ada masalah. Yang keempatnya, kematian. Nak uruskan mati, nak tanam macam mana, nak buat apa semua, nak tahlil 3 minggu ke 4 minggu ke setahun ke satu hari ke, buatlah. Barat tak kisah. Sebab itu kalau kita faham tekat tu je, maka puaslah hati mereka. Kalau orang Islam faham tekat tu. Tapi kita ni, kita nak faham Islam bukan sebagai religion, tetapi sebagai ad-din. Ad-din maksudnya sebagai cara hidup, sebagai panduan, sebagai manual ataupun manual. Bahasa orang putih dia kira Jawa kata manual kan. Bahasa Arab kata manual. Manual ni panduan macam mana kita nak uruskan sesuatu benda. Kalau kita beli barang ada manualnya. Jadi kita nak pakai ad-din, Islam sebagai ad-din, ataupun orang Jawa kata Islam sebagai the way of life. Sebagai cara hidup. Sebagai cara hidup kita, maka kita hidup dengan matlamat yang jelas. Kita menuju Allah SWT, tahu destinasi kita, kita buat persiapan untuk banyakkan bekalan untuk ke destinasi itu dengan keikhlasan kita, dengan menggunakan manual yang disediakan dengan cara yang betul, maka insya-Allah dengan keinsafan dan diiringi dengan usaha, insya-Allah kita akan selamat.
Akhirnya kita akan tutup setiap majlis kita dengan surah Al-Asri. Apa yang terkandung dalam surah Al-Asri ini, saya nak sebut satu kesimpulan akhir lah. Surah Al-Asri yang kita selalu baca dalam penutup kita adalah Tuhan bersumpah dengan masa. Jadi manusia dengan masa ni tak ada lari lah. Manusia dengan masa ni tak ada lari. Surah Al-Insan, selain daripada nama surah Insan, surah Ad-Dahri, surah masa. Dan kita ni hidup di dunia ini bermodalkan masa. Tuhan bersumpah dengan masa, kemudian Tuhan kata innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ni dalam kerugian, terdedah kepada kerugian. Sentiasa terdedah kepada kerugian, silap sikit rugi. Pasal apa? Pasal dia berniaga, dia berdagang menggunakan masa, bermodalkan masa. Siapa yang akan selamat? Siapa yang akan selamat daripada kerugian ni? Yang sedang menunggu kita untuk rugi je ni, siapa dia? Iaitu orang yang illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Orang yang beriman, beramal soleh, jaga iman, jaga ikhlas, beramal soleh, laksanakan segala ibadah, tunduk kepada Allah, jadi abdi kepada Allah, guna manual yang Allah Ta'ala gunakan, turunkan kepada kita, baca manual itu, fahami dan guna manual itu untuk menjalani kehidupan kita. Wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq. Tak cukup sekadar itu, kita bertanggungjawab untuk berpesan-pesan dengan kebenaran, untuk beramal, bekerja, untuk mengajak manusia, membawa manusia, mengimarahkan dunia. Wasta'marakum bihi tadi, khalifah tadi duduk kat sini, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi mudah-mudahan kita penuhi ciri-ciri ini dengan kita memahami matlamat awal tadi. Apa tadi? Illa liya'budun ja'ilun fil ardi khalifah wasta'marakum fiha. Maka kita akan olah dengan baik, kita insafi, kita laksanakan, dan mudah-mudahan kita akan dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi rasanya cukuplah sekadar itu. Ada orang masih baru nak masuk, kita nak landing dah kot. Jadi sahabat yang sedang technical di live sana tu, terima kasih banyak-banyak kerana menjemput saya bersama-sama dalam live di FP PAS Kawasan Hulu Langat sebagai mengisi ruang kuliah umum pada malam ini. Dan saya juga di Sungai Lui, terima kasih kepada ahli qaryah Sungai Lui yang bersama-sama dalam Zoom, dalam bilik Zoom ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan Allah Ta'ala, kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kekuatan, beri kita kekuatan dalam berhadapan ataupun menghadapi apa juga cabaran dalam kehidupan ini. Sememangnya hidup ini penuh dengan cabaran, sebab hidup ini memang untuk ujian. Maka tak peliklah kita lalui ujian. Dan satu hadis yang terakhir, mungkin satu hadis yang suruh jadi motivasi kat kita. Bila kita ditimpa musibah, ingat hadis ni. Nabi SAW menyebutkan, "Man yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu." Sesiapa yang Allah Ta'ala nakkan kebaikan untuknya, dia akan berikan, dia akan kenakan musibah. Dia akan kenakan musibah kepadanya. Jadi bila Tuhan bagi musibah sikit-sikit tu, ingat Allah Ta'ala Maha Bijak, Allah Ta'ala Maha Adil. Dia nakkan kita, berikan kepada kita kebaikan. Maka doalah mudah-mudahan kita dapat kebaikan. Dan kalau rasa berat sangat, doa, ya Allah, la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan kamu bebankan kami, uji kami apa yang kami tak mampu, ya Allah. Mudah-mudahan kita dengan ujian ni kita akan dapat lalui dengan baik dan sabar dan berjaya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Kembali kepada Saudara Kamarul dan juga Doktor yang menjadi teknikal di StreamYard ataupun live PAS Kawasan Hulu Langat. Serah kembali. Alhamdulillah, terima kasih orang di Sungai Lui yang
muslimin dengan semangat dan roh kebenaran. Berjihadlah wahai kaum muslimin, walau susah menempuh cabaran. Bersatulah wahai kaum muslimin dengan obor sinar kebahagiaan. Berjihadlah wahai kaum muslimin, biar syahid ataupun kemenangan. Berjuanglah wahai Ansarullah dengan martabat daulah Islamiyah. Berkorbanlah wahai yang beriman dengan harta dan segenap kepunyaan. Bergeraklah ke gerbang jasa dalam menang bukan alasannya. Sucikanlah niat di hati hingga nyata benarnya janji Rabbi. Bersatulah wahai kaum muslimin dengan semangat dan roh kebenaran. Berjihadlah wahai kaum muslimin walau susah menempuh cabaran. Bersatulah wahai kaum muslimin dengan obor sinar kebahagiaan. Berjihadlah wahai kaum muslimin, biar syahid ataupun kemenangan. Berjuanglah wahai Ansarullah dengan martabat daulah Islamiyah. Berkorbanlah wahai yang beriman dengan harta dan segenap kepunyaan. Bergeraklah ke gerbang jasa dalam menang bukan alasannya. Sucikanlah niat di hati hingga nyata benarnya janji Rabbi. Selamatlah parti Islam melangkah, membimbing umat ke medan